Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Akmal Saleh habis kantoi. Kali ini, dia sendiri dapat malu. Akmal Saleh, mana suara pertahanan presiden engkau? Tanya bekas prajurit. Inilah yang menjadi persoalan terhadap Akmal Saleh. Beliau seakan-akan membuat perkara yang menguntungkan Perikatan Nasional. Banyak perkara yang ditimbulkan oleh Akmal Saleh membuatkan Perikatan Nasional dapat meneguk di air keruh, dapat menikmati keuntungan tanpa perlu berjuang. Dengan kata lain, dapat bola gantung. Macam itulah ceritanya. Seorang bekas prajurit mempersoalkan di mana suara lantang Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh dalam mempertahankan Presiden Parti itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Major Besar Razali Zakaria dalam satu program dialog meluahkan rasa tidak puas hati melihat perangai Akmal yang berarak bersama pembangkang berhubung isu bendera terbalik di Pulau Pinang. Pesara tentera itu mempersoalkan tindakan Akmal ketika Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda melancarkan kempen menuntut Jabatan Peguam Negara AGC membuka semula kes-kes rasuah dan salah guna kuasa melibatkan Ahmad Zahid Hamidi yang juga timbalan Perdana Menteri. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia, dan izinkan saya berkongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transovector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi bagus, kita kena penyakit dan sukar untuk sembuh daripada penyakit. Tapi dengan imun badan kita yang kuat, dengan imun badan kita yang bijaksana, dia akan dapat mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita dihapuskan oleh imun badan kita yang sudah jadi kuat dan bijaksana. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera, dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal, dan juga penemuan paling bersejarah dalam abad kedokteran di dunia. Cepat dapatkannya. Mungkin ini adalah jalan keluar untuk masalah kesehatan Anda semua. Saudara-saudara sekalian, yang betulnya ialah apa yang dikatakan oleh pesara tentera ini. Ketika Zahid Hamidi dihentam oleh Parti Muda untuk mau buka semula siasatan terhadap Zahid Hamidi, kempen untuk cuba mengaitkan Zahid dengan perkara yang telah dilepasinya di mahkamah, sepatutnya Akmal Saleh, inilah waktunya Anda pertahankan presiden Anda. Tapi Akmal Saleh sibuk pula pertahankan benda-benda yang tidak sepatutnya. Memang patut pertahankan apa yang dia pertahankan, tapi apa yang lebih penting ialah dia harus pertahankan presidennya. Tapi kini apa yang dia buat? Dia sibuk dengan benda lain, sibuk nak bergaduh pula dengan Luqman Adam. Sehingga dia berani pula mengajak Luqman Adam seakan-akan dia samsing bahwa Luqman Adam masuk ring bertumbuk. Selain itu, Akmal Saleh juga mencabar untuk membawa hal ini ke mahkamah untuk menyaman Luqman Adam. Saya tak pernah terfikir bagaimana Akmal Saleh berani membuat kenyataan umum itu di dalam khalayak ramai, yang mana pasti akan ditunggang oleh Perikatan Nasional. Dan ini pasti akan lebih melemahkan lagi UMNO, Barisan Nasional. Menjadi pertanyaan daripada prajurit bersara ini, Akmal, mana suara kamu? Mana suara kamu untuk pertahankan presiden engkau, katanya. Mana kau punya suara pertahankan presiden engkau? Presiden engkau dihentam kiri, kanan, atas, bawah. Engkau diam je. Kalau isu bendera berarak dengan Hilman, join pula dengan PAS, konon-konon pejuang Melayu, tegas beliau. Minggu lalu, Dr. Akmal mengetuai lebih 300 individu daripada UMNO Bersatu dan PAS mengadakan satu himpunan berhubung isu bendera terbalik di Pulau Pinang. Sulan daripada itu, beliau telah dipanggil memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi berhubung perhimpunan berkenan. Menurut peguamnya, Aizat Azam, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marlimau itu memberikan kerjasama penuh sepanjang sesi siasatan dan menjawab lebih 80 soalan daripada pegawai penyiasat.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kes Zara di Sabah makin memuncak. Sukar untuk mau mengubah lagi apa yang sudah berlaku. Dan lebih teruk lagi, lebih ramai rakyat yang percaya kepada spekulasi daripada berita yang benar. Sekarang ini spekulasi seakan-akan bermaharajalela. Apa saja yang disampaikan kini sudah tidak mempan lagi. Sehingga ada yang menuntut supaya Haji Jinur, Ketua Menteri Sabah, harus bubar cepat Dewan Undangan Negeri, dan mereka kata Haji Ji perlu letak jawatan. Apakah yang patut Haji Ji lakukan sebenarnya? Itu persoalan besar. Yang saya rasa Haji perlu teruskan apa yang perlu diteruskan, utamakan pemerintahan dulu, dan lebih penting daripada itu tidak lama lagi Dewan Undangan Negeri Sabah akan bubar. Hari ini kita digemparkan dengan keputusan Haji Ji berkait dengan kedudukan politik beliau. Menariknya, Haji Ji membuat keputusan yang tidak ada satu orang pun yang percaya. Haji Ji kata dia sudah letih dengan politik. Beliau umum PRN Sabah adalah penglibatan terakhirnya. Maknanya ada 5 tahun lagi, kalau Haji Ji menang, dia akan masih berada dalam politik. Haji Ji mengaku dia sudah letih dengan politik, umum PRN Sabah penglibatan terakhir. Ketua Menteri Sabah Haji Jinur mengumumkan bahwa pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 akan datang merupakan penglibatan terakhirnya dalam dunia politik. Menurut The Borneo Post, kenyataan itu dibuat pengerusi Gabungan Rakyat Sabah berusia 70 tahun itu dalam satu majelis yang diadakan di Tuaran Sabah semalam, menandakan penamat kepada kerja politiknya yang telah berlangsung lebih 3 dekad. Sebenarnya saya amat letih dengan politik. Saya sudah tua walaupun hati masih muda, kata Haji Ji. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, saya kongsikan dulu dengan Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang tidak kuat. Kita juga sukar untuk sembuh dari penyakit apabila imun badan kita jadi bodoh. Imun bodoh juga menyerang diri kita sendiri. Tetapi dengan imun badan kita yang diajar menjadi bijaksana oleh terapi imun ini, maka ia mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu apa jadi? Kita sembuh daripada penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Dapatkannya melalui nomor telepon itu. Dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Kalau ini adalah kali kedua atau kali pertama Anda menontonnya, mungkin ini adalah jawaban jalan yang Tuhan sediakan untuk Anda untuk lepas daripada masalah kesehatan Anda. Dapatkannya sekarang. Saudara-saudara sekalian, menurut Haji Ji lagi separuh daripada hidupnya telah dihabiskan sebagai wakil rakyat selama 35 tahun. Sekarang saya berumur 70 tahun, kata ahli Dewan Undangan Negeri 8 Penggal itu. Haji Ji yang mengetuai Gabungan Rakyat Sabah JRS dan juga merupakan Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan berkata, dia juga telah memaklumkan keputusannya itu kepada pengundi di kawasan Sulaman. Ahli politik kelahiran Tuaran itu pernah berkhidmat sebagai pejabat awam sebelum menyertai politik pada tahun 1990 melalui Parti Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO yang telah dibubarkan. Selepas pembubaran USNO, Haji Ji menyertai UMNO pada tahun 1994. Selepas kejatuhan BN pada tahun 2020, Haji Ji mengetuai kumpulan bekas pemimpin UMNO Sabah menyertai Bersatu. 2 tahun kemudian, selepas pilihan raya umum PRU ke-15, Haji Ji sekali lagi mengetuai satu lagi peralihan kuasa dan kali ini keluar dari Bersatu dan menumbuhkan Gagasan. Menurut The Borneo Post, pengumuman persaraan Haji Ji itu hadir ketika JRS sedang mempertimbangkan untuk memasukkan 2 penggal bagi jawatan Ketua Menteri dalam manifesto pilihan rayanya.
Hajiji yang dikaitkan dengan skandal rasuah lesen pelombongan di Sabah bersama lebih sedozen wakil rakyat JRS lain berkata sudah tiba masanya untuk menyerahkan kepimpinan kepada barisan pemuda-muda. Pemimpin muda PRN Sabah akan datang perlu diadakan selewat-lewatnya 7 Disember tahun ini dan dijangka menyaksikan peralihan pakatan serta pertandingan pelbagai penjuru dengan JRS dijangka bertembung dengan BN walaupun terdapat pakatan cinta tiga segi antara Pakatan Harapan BN dan JRS. Ketua Penerangan UMNO Sabah Suhaimi Nasir sebelum ini menyifatkan JRS sebagai liability menjerang tempo berkempen, pandangan yang turut dikongsi oleh Ketua PKR Sabah Mustafar Sakmud. The Borneo Post turut melaporkan bahawa Hajiji menyorot mengenai pendidikan dan pembangunan modal insan di bawah pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Belum pernah sebelum ini kita melaksanakan pelbagai inisiatif, katanya merujuk kepada RM1.33 bilion yang telah disalurkan ke sektor itu dalam tempoh 5 tahun lalu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.